ialah adakah betul pelajar gifted ni dia merupakan pelajar berkeperluan khas, ataupun adakah dia seorang pelajar yang luar biasa. Okey, so ini yang kita akan kupas ataupun tengoklah kan, dan bagaimana kita nak bantu pelajar-pelajar yang ada keperluan khas ataupun dia merupakan pelajar yang luar biasa. Okey, so ini kisah pelajar kita. Siapa kenal yang kat sebelah kiri ni? Dalam gambar lelaki yang berbaju hijau ni. Adiputra kan? Itu kanan. Itu kanan Adiputra. Belah kiri ni? Kiri tak sure. Tak sure Apa dia? Gambar yang mana betul? Yang ni berbaju hijau. Budak Iniza. Tak nampak mata? Tak nampak? Yang belah kiri ni ada perempuan dua orang, ada seorang lelaki. So kalau kita tunjuk gambar ni, rata-rata semua orang kenal Adiputra lah kot sebab masing-masing mungkin membesar dengan Adiputra kan, sezaman dengan Adiputra, ataupun kita mengenali dia sebagai seorang yang genius dalam matematik. Okey, dan di sebelah kiri ni sebenarnya adalah seorang pelajar dari Terengganu. Saya tak ingat dah nama dia, lupa dah, tapi dia merupakan pelajar cemerlang dalam STAM. Okey, walaupun dia berkeadaan sedemikian lah, tak silap saya dia ada sakit cerebral palsy. So ini kisah pelajar kita, dua-dua cemerlang kan, tapi seorang dalam keadaan yang mempunyai masalah kesihatan atau fizikal, dan seorang lagi dalam keadaan yang normal tapi dia mempunyai kecerdasan yang tinggi. Okey, so ini yang berlaku dalam kelas sistem pendidikan kita ataupun pelajar yang kita berhadapan sekarang ni. Okey, so nak ceritakan sekejap saya kena tutup pintu sekejap. Okey, so nak ceritakan tentang murid luar biasa. Okey, dia bermula dengan murid luar biasa. Luar biasa ni maksudnya pelajar yang berkelainan mempunyai kelainan daripada pelajar yang normal, kelainan yang berbeza. Okey, jadi mungkin di kalangan mereka ni, murid luar biasa ni, okey, selalunya mereka ni juga digelar sebagai murid berkeperluan khas. Maksud berkeperluan khas ni ialah disebabkan kelainan upaya dia ataupun dia mempunyai perbezaan daripada pelajar-pelajar yang normal. Dia merupakan pelajar yang memerlukan bantuan dari segi pendidikan, bantuan dari segi pengajaran kan, supaya dia boleh capai tahap pendidikan yang sama dengan pelajar lain, atau sekurang-kurangnya tahap minimum dalam pendidikan dalam pengetahuan ataupun dari segi kemahiran dia. So kita panggilkan dia sebagai murid berkeperluan khas. Dan kedua-dua perkara ni ataupun dari murid luar biasa kepada murid berkeperluan khas ni akhirnya mewujudkan satu sistem pendidikan yang khas untuk diorang. Selalu kita dengar pendidikan khas kan untuk pelajar-pelajar berkelainan upaya, tapi sebenarnya kita ada satu pendidikan yang lain. Dalam pendidikan kita, orang kata aliran yang sekarang, aliran kebangsaan, kita ada satu pendidikan inklusif. Jadi kisah topik murid luar biasa berkeperluan khas ni dia berkait dengan topik yang seterusnya, iaitu pendidikan inklusif. Okey, Syahid, apa maksud inklusif? Apa maksud inklusif? Inklusif, kita inklusif pernah dengar? Pernah dengar. Inklusif ni kita, apa tu? Inklusif ni kita ajar kita macam mana? Kita apa nak cakap? Kalau eksklusif, pernah dengar eksklusif? Pernah. Eksklusif ni apa? Eksklusif Terhad, limited. eksklusif dia menyeluruh. So lawan pada eksklusif ni dia inklusif. Jadi inklusif ni maksudnya kita includekan dia, memasukkan pelajar tu dalam sistem pendidikan kan, supaya dia dapat sama dengan pelajar-pelajar yang lain.
Okey Syahid? Okay, faham. Okey. So tu masuk pendidikan inklusif ya. So pendidikan kita nak pastikan semua pelajar mendapat apa orang kata taraf pendidikan yang sama. Okey. So objektif kita ialah sebenarnya pertama kita nak menerangkanlah macam mana kita nak identify pelajar yang ada keperluan khas ataupun dia merupakan pelajar yang luar biasa. Okey. So ini sebenarnya apa orang kata topik ni selepas cerita pasal kepelbagaian individu minggu lepas kan. Kita cerita kepelbagaian individu ni dia ada macam-macam kepelbagaian, tapi dalam apa orang kata dalam bilik darjah kita nanti kita akan jumpa juga satu kumpulan pelajar yang merupakan murid berkeperluan khas, okey, special need, dan juga murid luar biasa ataupun exceptional. Jadi kita nak tahu juga apakah jenis dan ciri pelajar berkeperluan khas dan luar biasa, dan kita nak reka bentuk aktiviti PDP bagi pelajar tersebut. Okay. So pertama kita mula dengan pelajar luar biasa. Macam saya cerita tadi, pelajar ni dia exceptional ataupun dia luar daripada pelajar-pelajar yang normal. Tahapan dia berbeza-beza. So pelajar luar biasa ni memerlukan program pendidikan yang perlu diubah sesuai untuk memenuhi keperluan pelajar. Okey. Dan pelajar luar biasa ni dia mempunyai dua kategori lah. Pertama, sama ada dia tak dapat menguasai pembelajaran ataupun suatu kemahiran ataupun pengetahuan, ataupun dia luar biasa ni disebabkan oleh kepintaran dan bakat dia yang luar biasa. Okey. So kita ada orang kata yang low kategori, lowest kategori dan juga highest kategori lah. Okey, jadi mereka juga digelar sebagai pelajar berkeperluan khas ataupun pelajar istimewa. Okey, so kalau macam di Malaysia ni kita selalu dengar pelajar berkeperluan khas kan. Macam tadi ada soalan, adakah pendidikan inklusif ni pendidikan khas? Okey. So, ya, pendidikan inklusif ni adalah terbalik. Pendidikan khas adalah sesuatu di bawah pendidikan inklusif. Okey. Sebab pendidikan inklusif ni dia luas lagi lah. Kata asas dia berbanding pendidikan khas ni. Okey. So, pendidikan khas ni dia ada apa orang kata? Dia di bawah rancangan pendidikan inklusif. Kalau tengok dekat kementerian, kita ada bahagian pendidikan khas, tetapi pendidikan inklusif ni dia punya payung lah. Payung dia besar lagi lah Okey. So, seterusnya kita lihat. So, bila kita cakap pelajar luar biasa tadi, dia ada dua kategori kan. Sama ada dia ada masalah dalam pembelajaran dia, dalam kumpulan yang tiada keupayaan, ataupun dia mempunyai keupayaan yang luar biasa. Jadi, mereka ni digelar sebagai pelajar berkeperluan khas. Jadi, pelajar berkeperluan khas ni apa maksudnya? Okey. Pelajar yang memerlukan bantuan khas. Simple je maksud dia kan. Dia memerlukan bantuan, sokongan dan juga rangsangan Rangsangan. Okey. Dan perkembangan pembelajaran yang mungkin sebenarnya lambat. Dalam kalangan pelajar berkeperluan khas ni dia mempunyai masalah dari segi pembelajaran. Okey, apakah bentuk-bentuk masalah yang dihadapi? Contohnya dari segi kerencatan akal, tahap kecerdasan dia. Okey, deficit in intelligence Lepas tu kita ada mungkin masalah fizikal, masalah penglihatan, pendengaran, gangguan dari segi pertuturan, dan juga dia ada masalah dari segi perkembangan sosial dan emosi. Okey. So maksudnya dekat dalam bilik darjah tu ataupun nanti cikgu-cikgu mungkin akan pergi ke sekolah-sekolah, contoh macam sekolah pendidikan khas kan, yang cacat penglihatan. Jadi ini satu kumpulan yang memerlukan bantuan Atau mungkin di sekolah biasa pun kita akan tengok dalam bilik darjah ada juga sebahagian pelajar yang punya masalah-masalah dari segi sosial dan emosi atau dari segi penglihatan dia dan sebagainya. Jadi bentuk bantuan ni pula boleh jadi sepanjang hayat. Maksudnya dia memerlukan bantuan sepanjang hayat. Dia tiada keupayaan untuk buat sendiri. Tetapi ada juga dalam kalangan pelajar ni dia hanya memerlukan bantuan dalam tempoh masa tertentu saja. Okey? Maksudnya perkara-perkara lain dari segi aspek yang lain dia boleh buat, tapi ada satu aspek tertentu yang dia tak boleh buat So waktu itu saja atau tempoh tertentu saja yang dia perlukan. Okey, contoh bantuan sepanjang hayat ni mungkin dari segi kalangan pelajar yang mempunyai masalah mild autism. Okey?
ataupun macam masalah dari segi penglihatan, kecacatan penglihatan kan. Dia memerlukan bantuan sepanjang hayat sebab dia tak boleh melihat. Okey. Dan ada juga tempoh masa tertentu. Contohnya dari segi perkembangan sosial dan emosi. Pelajar yang terkesan atau ada trauma kan. So dia mengganggu dari segi perkembangan sosial dan emosi. Tapi bila sampai masa dia boleh recover dan emosi dia getting better, so dia boleh buat ataupun dia boleh berdikari dengan sendirinya. Okey, so clear kita ada pelajar luar biasa. Kemudian kita sentuh pasal pelajar berkeperluan khas. Okey, yang mana kedua-duanya di bawah pendidikan inklusif. Okey. Seterusnya kita lihat contoh kanak-kanak luar biasa. Okey. Saya besarkan sikit. Okey, so kita ada beberapa jenis kanak-kanak luar biasa. Okey, yang mempunyai masalah dari segi perbezaan keupayaan mental. Okey, ataupun dia ada perbezaan keupayaan mental ni dari segi dia pelajar pintar cerdas, kreatif dan berbakat, dan juga ada kategori defisit kognitif. Yang selalu dalam masyarakat kita panggil slow learner ataupun lembam kan. Ataupun dia lambat dari segi pembelajaran tu Kemudian dia ada juga dari segi autism. Okey, kanak-kanak luar biasa, kanak-kanak autism. Okey. Kemudian kita ada cacat fizikal, cacat deria, masalah komunikasi. Okey. Selalu orang fikirkan masalah komunikasi ni bukan satu, orang kata sorry, punya motor je. Okey, aku buat pula dia ngaung. Okey, masalah komunikasi ni bukanlah satu masalah kan kepada pelajar kan. Orang fikir nanti kemudian hari dia okeylah kan dari segi pertuturan dia. Tapi taklah sedemikian Kita kena kenal pasti juga kalangan pelajar kita yang ada masalah pertuturan. Okey, kemudian kita ada masalah tingkah laku dan juga masalah dari segi memberi tumpuan dan juga hyperaktif. Selalunya kita panggil sebagai attention deficit disorder atau attention deficit hyperactive disorder. Satu dia attention deficit je. Yang kedua dia tambah lagi hyperaktif Okey. So kita akan lihatlah satu demi satu Pertama berkaitan dengan keupayaan mental. Okey, masing-masing pernah buat IQ test tak? Pernah? Pernah. Berapa skor yang dapat? Lebih. Torik? Terlebih tu cerdas. Terlebih cerdas. Alhamdulillah, bagus. Okey, so nak tahu kita terlebih cerdas ke macam mana? Okey, so kat sini kebanyakan dari segi keupayaan mental atau kita sebut kecerdasan So kecerdasan ni kalau kita nak bincang pasal teori dia terlalu banyak lah. Daripada segi kecerdasan ni dia ada general ability and keupayaan secara umum kan. Kemudian dia ada lagi apa orang kata multiple intelligence, Howard Gardner. Manusia ni ada kepelbagaian kecerdasan. Ada 8 kepelbagaian kecerdasan Kemudian dia ada lagi berlapis-lapis. Contohnya lapisan pertama tu general ability. Manusia ni ada keupayaan yang semua dia boleh buat lah sama dengan orang lain. Kemudian dia turun lagi kepada lapisan kedua. Manusia ni dia ada keupayaan berfikir kan, ataupun kecerdasan dia dari segi abstract reasoning, membuat keputusan dan sebagainya, membaca algoritma dan sebagainya, dan juga mempelajari suatu kemahiran baru. Dan turun lagi kepada lapisan ketiga, mempunyai orang kata kecerdasan yang pelbagai lagi, lebih daripada 70 ke 80 kecerdasan yang pelbagai. So banyaklah teori dia So kita nak bagi tahu keupayaan mental ni sebenarnya adalah tentang kecerdasan kita lah kan, keupayaan manusia untuk berfikir. Jadi secara asasnya semua manusia ni boleh berfikir, tetapi dia ada tahap-tahapan dia lah. Contohnya bila kita tengok IQ score ni, okey, kat sini adalah okey antara 85 ke 115 ni ataupun 70 ke 130. Okey, ini adalah tahap average. Average score dia 100 kan. Okey. So kalau kita buat IQ test kita dapat IQ score lebih kurang dalam 100 kan.
antara 100 ke 115 kan, atau 85 ke 100 ni adalah puratanya lah, ataupun kita di tahap yang kecerdasan yang sama macam orang lain juga. Tetapi kita kena perhatikan ada dua golongan kat sini. Saya tak letak bulatan pula kat sini So yang pertama ialah kalau kita below 70. Okey. Kalau below 70 maksudnya pelajar kita kecerdasan dia, skor dia adalah 70 ke bawah, dia mempunyai defisit kognitif. Kekurangan dari segi daya pemikiran dia. So selalu kita sebutkan mungkin kanak-kanak ni mengalami kerencatan akal. Dia tak boleh berfikir atau buat keputusan dengan baik. Okey. Dan antara kanak-kanak yang mempunyai defisit kognitif adalah kanak-kanak Down syndrome. Okey. Dan kita lihat juga mereka ni juga mempunyai masalah dari segi pembelajaran, learning disability So ini antara kanak-kanak yang defisit kognitif Dan ada lagi satu kumpulan kanak-kanak ataupun pelajar yang mempunyai 130 skor dia ke atas. Ini yang biasa digunakan oleh Kolej Permata Insan, Jenis Insan kan, Jenis Pintar. Diorang akan buat IQ test untuk saring pelajar-pelajar yang pintar cerdas. Jadi selalunya skornya ialah 130 ke atas, yang kita panggil sebagai 2% punya kumpulan. Okay. So ini kita panggil sebagai kanak-kanak pintar cerdas, gifted. Okay. So darjah kecerdasannya 130 ke atas. Atau mereka ni ialah kanak-kanak kreatif dan berbakat. Okay. So kita tengoklah kan, kat Malaysia ni perkembangan untuk pendidikan bagi kanak-kanak pintar cerdas ni sebenarnya dia dah lama ada proses-proses tu, tetapi dari segi enforcement kan, pelaksanaan secara yang serius, okey, baru kita nampak hasilnya sekarang lah. Okey, kita ada sekejap azan sekejap mana tadi? Sekejap azan kat sini. Okey, kita sambung Okey. Seterusnya, tadi kita cerita pasal keupayaan mental lah. Sekarang kita cerita pasal kanak-kanak autistik. Okey. Rasanya semua mungkin pernah dengar pasal autism ataupun autistik. Jadi apa sebenarnya punca autism ni? Kita kena faham yang autistik atau autism ni ialah satu bentuk gangguan perkembangan. Okey, dia dari segi perkembangan dia ada masalah. Okey. So antara puncanya ialah dari segi mungkin ada masalah dari segi kerosakan otak saraf-saraf, and then genetik. Okey. Faktor pemakanan ibu sewaktu dia mengandung, and then juga mungkin disebabkan oleh komplikasi kandungan maksudnya faktor emosi ibu ataupun ada masalah-masalah tertentu sewaktu dalam kandungan. Jadi antara masalah utama dia ialah dari segi interaksi dan komunikasi.
Maksudnya pelajar yang punya masalah autism ni dia lebih suka bersendirian dan tak gemar untuk berinteraksi dengan orang lain. Okey. Kemudian dia mempunyai dari segi masalah gangguan deria dia, dari segi pola bermain dan juga emosi. Contohnya kat sini saya ada share lah kan poster-poster apakah ciri-ciri kanak-kanak autism kan. Okey. So antaranya dia tidak bermain olok-olok macam kanak-kanak biasa. Okey, kalau kanak-kanak biasa ni ada juga dia main macam imaginary friend dan sebagainya kan. Okey. Kadang-kadang dia bertindak luar daripada kebiasaan dia kan, ataupun secara spontan. Okey. Dan yang paling penting sebenarnya kalau nak tahu kanak-kanak autism ni dia benci kepada perubahan. Maksudnya perubahan ni ialah tiada konsistensi dalam persekitaran dia. Okey, contohnya macam ada satu kes kanak-kanak autism lah yang saya tengok dekat TV hari tu. Seorang kanak-kanak ni dia belajar berenang. Dia belajar berenang di kolam A. Kolam A ni kolam yang sederhana and tidak besar. Dan setiap kali kelas berenang dia akan pergi ke kolam tersebut lah. Cikgu bawa ke kolam tersebut. Tetapi pada satu hari ni cikgu ni tukar pula mengubah tempat kanak-kanak tu belajar berenang. Dia pergi ke kolam yang lebih besar yang kanak-kanak tersebut tak pernah pergi pun. Jadi berlaku perubahan. So bila berlaku perubahan, kanak-kanak autism ni dia cepat express dia punya respon. So respon dia apa? Dia akan mengamuk, menangis sebab dia rasa tak secure. Dia rasa dia tak suka tempat tu, bukan tempat yang sama, bukan tempat yang dia biasa. Jadi ni antara ciri-ciri kanak-kanak autism So boleh jelas tentang kanak-kanak autism ni Okey. So antara lain ialah dari segi disleksia. Kanak-kanak disleksik lah kita panggil dia mungkin pernah tengok cerita Tarik pula. Tere Zamin Par ada yang Amir Khan berlakon tu kan. Okey. Pernah. Dia ada masalah dari segi pembelajaran, betul tak? Kanak-kanak tu. Betul. Tapi dia pandai Ya, betul. pandai melukis kan? Betul. Okey. So tu antara contoh lah kanak-kanak yang disleksik. Kalau ibu bapa tak perasan atau cikgu tak perasan, dia akan menyebabkan kanak-kanak tu atau pelajar tu tak boleh perform dengan baik lah dari segi pembelajaran dia So disleksi ni adalah berkaitan dengan gangguan kognitif. Maksudnya dari segi pemikiran dia. Okey, ada gangguan. So gangguan pula berkait dengan aktiviti membaca dan bersuara. Okey. So that's why kita tengok kalau kanak-kanak disleksik ni dia kalau nak membaca tu agak susah sikit sebab dia ada kekeliruan dari segi organize perkataan ataupun huruf nak recognize huruf dan sebagainya. Okey, dan mostly kanak-kanak disleksik juga mungkin yalah sebab dia tak boleh membaca dan sebagainya, tak banyak perkataan yang dikuasai ataupun dia rasa asing daripada orang lain, so dia jarang untuk bersuara. Okey. So disleksik ni sebenarnya kena faham, dia pemikiran dia normal. Normal macam manusia biasa. Cuma masalah dari segi operasi kerja. Macam mana dia nak organize kan? Perkataan, huruf, nombor dan sebagainya. So sebab tu kita tengok kalau kanak-kanak disleksik ni paling ketara kan, yang kita selalu dengar huruf B dengan D. Dia tak boleh nak bezakan B dan D. Okey. So sebab apa? Dari segi operasi kerja dia, bila dia nak menulis tu berbeza. Sebab apa? Cara kerja otak yang berbeza daripada keadaan yang normal. So antara puncanya dari segi genetik kan, mungkin juga kerusakan otak dan juga dari segi pemakanan lah. Bahan-bahan yang kita makan dan sebagainya tu mempengaruhi kanak-kanak perkembangan kanak-kanak dalam kandungan terutamanya. Okey, so ini detail lah berkaitan dengan disleksia. Okey, apa masalah yang dihadapi sebenarnya? Contohnya dari segi memori kan, ingatan, dari segi motor control, dari segi membaca, okey, dari segi menyebut sebutan kan ataupun mengeja, mendengar dan juga menulis. Okey. So kalau contohnya kalau membaca kan, apa yang kita perlu bantu pelajar yang disleksik ni, kita kena bagi dia latihan dari segi
membaca, ataupun paling asas adalah mengenal pasti huruf, ataupun latihan untuk orang kata memorize lah kan, huruf-huruf okey, yang dipelajari, ataupun mungkin nombor dan sebagainya. So ini yang berlaku pada kanak-kanak disleksik. Dia bukan setakat membaca atau mengeja dan masalah menulis saja, dia ada masalah-masalah yang lain juga okey. So jelas berkaitan dengan disleksia Ya, jelas. okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada kecacatan. Kecacatan yang selalu kita nampak ni fizikal lah So yang pertama adalah cacat dari segi deria. Okey. Deria penglihatan. Okey. So penglihatan ni sama ada dia buta, buta lah maksudnya tak nampak langsung, atau dia rabun. Rabun pun ada juga dia punya level lah 20/70. Kat sini ada siapa yang rabun dia tahap macam ni? Tak ada? Ada? Tak ada. Tak ada Alhamdulillah. Sebenarnya bila kita pakai cermin mata tu pun boleh menyebabkan, ataupun sebenarnya kita pun mungkin tergolong dalam pelajar yang mempunyai keperluan khas. Tapi tak adalah seteruk rabun yang ni okey. So nak katakan buta ni ataupun rabun ni kalau kita tengok pelajarnya, kalau buta memang tak nampak dia akan guna braille, tapi kalau rabun ni pelajar ni memang tergolong dalam golongan murid berkeperluan khas, sebab dia memerlukan bantuan dari segi pembelajaran dia. Kalau contohnya sekejap okey, contohnya macam waktu peperiksaan SPM ataupun mana-mana peperiksaan awam, bagi pelajar yang rabun dia memerlukan kanta untuk membaca ataupun pihak apa orang kata lembaga peperiksaan sendiri ataupun pengurus peperiksaan akan cetak kertas peperiksaan dia dengan huruf-huruf yang sangat besar. Sebab apa? Dia tak boleh membaca huruf yang kecil sebab rabun. Okey, so perlukan bantuan. Seterusnya dari segi deria juga ialah cacat pendengaran So pelajar ni adalah tak dapat mendengar atau kurang pendengaran. Okey, anda boleh dengar saya tak? Boleh. Alhamdulillah. boleh. Alhamdulillah. Sihat walafiat. Okey. Alhamdulillah, kena bersyukur boleh mendengar Okey. So pendengaran ni sama ada dia tak boleh mendengar, tak boleh mendengar langsung lah kan, ataupun dia mempunyai masalah dari segi kurang pendengaran. Maksudnya macam kita ni adalah kan tahap-tahap gelombang yang boleh sampai kita dengar kan. Tapi ada juga yang pada tahap minimum tu pun kita tak boleh nak dengar, jadi kita perlukan bantuan. So kena aware lah kalau pelajar kita tak dengar apa yang cakap kat belakang tu, sama ada suara kita tak kuat ataupun pelajar kita ada masalah dari segi pendengaran Okey, seterusnya lagi satu kecacatan ialah kecacatan fizikal. Fizikal ni maksudnya kita boleh nampak lah kan. Dia punya masalah dari segi pergerakan ataupun masalah dari segi anggota tubuh badan dan sebagainya. So yang pertama, punca kepada masalah fizikal ni ataupun contoh kanak-kanak yang ada masalah fizikal ialah masalah cerebral palsy. Cerebral palsy ni sebenarnya berpunca daripada masalah saraf saraf dalam apa ni orang kata otak yang mana mengganggu koordinasi anggota ataupun pergerakan motor dia. So contohnya kanak-kanak yang mungkin usia 5 tahun masih lagi mempunyai apa orang kata kelewatan dari segi melakukan pergerakan motor seperti kanak-kanak usia 5 tahun. Ataupun contohnya macam 5 tahun masih lagi merangkak. Jadi ni kena pasti ni. Kalau pertumbuhan ataupun aktiviti pergerakan motor pelajar ni lambat, jadi kita kena kenal pasti segera lah kan. Sebab kita risau kalau kanak-kanak ni ada masalah cerebral palsy. Cerebral ni apa orang kata bahagian otak kita cerebrum kan. Palsy ni dari segi saraf dia pulse kan. So dia ada masalah koordinasi anggota atau pergerakan motor. Kedua, sawan. Pernah dengar pasal sawan? Atau kita panggil epilepsi. Okey. Epilepsi ni maksudnya kadang-kadang dia sawan tak menyedarkan diri kan, sehingga dia pengsan sebagainya kan. Dan akhirnya dia boleh menyebabkan hilang kawalan motor.
Maksudnya dia, apa orang kata, dia tak sedar apa yang berlaku pada diri dia kan. Tiba-tiba dalam keadaan normal, tiba-tiba mengalami sawan kan. So contoh macam kalau sawan tu kita tengok selalu kanak-kanak yang sawan ataupun orang yang sawan ni dia mudah untuk tergigit lidah dia kan. So itu contoh dia hilang kawalan motor Okey, seterusnya spastik. Okey. Spastik ni ialah kanak-kanak yang mempunyai ataupun individu yang mempunyai kecederaan di otak dia. Okey. Dan tidak upaya untuk menggerakkan anggota tubuh badan jadi ini turut disertai dengan masalah penglihatan, pendengaran dan pertuturan. So kanak-kanak spastik ni kita memang boleh nampak lah. Dari segi fizikal dia kan, dia tak boleh nak buat apa-apalah. Dan ada masalah-masalah yang lain juga. Kemudian dari segi fizikal juga kita ada masalah seperti cacat anggota. Maksudnya kanak-kanak yang orang kata kehilangan anggota tubuh badan sebabkan apa orang kata aksiden ke sakit dan sebagainya. So dia ada kategori dia. Dia bukannya cacat anggota tu dia apa orang kata yang selalu kita nampak tu kan. Dia tak ada kategori dia. Dia ada kategori dia So yang kita panggil monoplegia ni, satu anggota tubuh badan dia tiada. Sama ada tangan ataupun kaki, salah satu Kemudian kalau paraplegia, kedua-dua kakinya tiada. Okey, cacat pada dua-dua kaki. Kemudian hemiplegia ni maksudnya sebahagian satu kaki dan satu tangan. Okey. Kemudian diplegia adalah 4 anggota cacat tapi paling utama adalah kaki, dan quadriplegia 4 anggota cacat yang sama. Okey. So ini contoh cerebral palsy. Okey. So cerebral palsy ni berkait dengan kecacatan anggota tubuh badan Okey, so monoplegia macam tadi saya sebut tangan. Okey, hemiplegia sebelah kaki dan tangan. Diplegia pada bahagian kaki. Okey, quadriplegia adalah pada seluruh keempat-empat anggota tubuh badan. Okey, so kat sini kalau anda nampak apa yang dia tulis? Boleh baca? Mash. Mash is Mash nampak. Mash is Number Mash is Cerebral national. palsy. Tak nampak dah. Tak nampak dah? Betul. Okey. So dia tulis MASH is National Cerebral Palsy Awareness Month. Okey. So bulan 3 atau bulan Mac ni adalah orang kata bulan kesedaran untuk kanak-kanak cerebral palsy. Kemudian kita ada juga bulan kesedaran untuk kanak-kanak autism. Tak silap saya pada bulan 3 atau 4 hari tu So ini yang kita cuba nak wujudkan awareness lah dalam masyarakat kita. Okey. Kemudian kita ada masalah berkaitan dengan masalah komunikasi. Okey. Masalah komunikasi ni ialah dari segi sebutan, nak menghasilkan bunyi. Okey. So dia ada masalah dari segi gangguan artikulasi. Artikulasi ni maksudnya ialah macam mana dia nak mendapatkan perkataan tersebut dan menyebutkan, articulate kan perkataan tersebut atau bunyi tu. Dan dia mempunyai kesukaran dalam menghasilkan bunyi. So kalau nak menghasilkan bunyi ni, kalau tak ada bunyi maksudnya dia kebanyakannya senyap lah, ataupun dia mempunyai masalah nak menutur kata dengan jelas bunyi yang jelas. Jadi contohnya ialah dari segi masalah suara dan kelancaran pertuturan lah. Dia ada gagap. Kita panggil stuttering. Okey. So pelajar yang gagap ialah pelajar yang dikategorikan sebagai masalah komunikasi Kemudian selain daripada itu ialah masalah pertuturan dan bahasa. Pertuturan yang biasanya menyimpang daripada pertuturan biasa atau kod bahasa. Maksudnya kalau dia nak sebut perkataan tu tak jelas. Okey. Apa dia? Saya tak dengar tadi siapa cakap. Okey. So dari segi pertuturan tu, perkataan yang disebut tu menyimpang daripada pertuturan biasa lah. Okey. Ataupun kod bahasa dia. Maksudnya bahasa Melayu perkataan yang dituturkan tu berlainan bunyi dia Tapi ini tak termasuk dialek tau. Dialek ni cerita lain. Okey. Kod bahasa ni maksudnya bahasa yang kita biasa tuturkan lah dalam masyarakat, bahasa Melayu contohnya kan.
Kemudian dia tidak boleh menyebut atau memahami perkataan tertentu. Okey? Dia tak boleh menyebut atau memahami Kalau perkataan. pelat, Apa dia? kalau pelat, Kalau Pelar. sorry saya tak. pelat. Pelat. Pelat macam pelat. mana? Pelar. Budak-budak kan ada pelatnya. Ya. Rabak. Gering. Okey. So pelat tu sebenarnya adalah sebahagian masalah pertuturan juga. Okey. So maksudnya kalau bunyi pelat tu, kalau kita katakan pelat yang terlalu bila dia cakap tu bunyi dia tak sampai kepada maksud tu. So dia boleh dikategorikan sebagai masalah pertuturan dan bahasa. Sebab apa dia tak boleh nak menyebut dalam kod bahasa yang difahami. Tapi kalau dia masih boleh, apa dia? Sengau pun sama juga akan datang. Sengau. Adakah sengau pun sama juga? Okey, macam ni. Pelat dengan sengau ni selalu ada dalam masyarakat kita kan. Tetapi kita nak classify dia sebagai masalah pertuturan dan bahasa ni sekiranya dia menuturkan perkataan tu dari segi kod bahasa ataupun kebiasaan kita tutur ni, kita tak boleh nak memahami perkataan dia. Okey. Tapi kalau macam pelat yang orang kata masih boleh jelas dan sebagainya, tak ada masalah. Contoh kalau dia pelat R kan, nak sebut R ataupun dia mungkin kita boleh faham lagi perkataan dia, okey lagi. Kalau R selalu jadi apa? Ra. Rambut jadi rambut. Rambut tu apa rambut? Rambut. So kalau Rambut. so nak kata kalau kod bahasa tu masih boleh difahami, tak ada masalah yang ketara lah. Tapi kalau misalnya kata dia sebut tu perkataan yang asas kan, contoh macam rambut jadi rambut kan, so dia lain daripada kod bahasa dia. So memang boleh diklasifikasikan sebagai masalah pertuturan dan bahasa. Okey. Kalau dia Sorry. kalau dia macam lidah berbelit tu, Kuat pula. Dah berbelit. Kuat pula. Sedikit dengar. Okey. Saya rasa audio kat sini kuat sangat dengan motor tu. Okey, apa tadi soalannya? kalau lidah berbelit. Lidah? Lidah pendek tu. Lidah pendek. Okey. Macam bio. Dia lidah pendek satu, lepas tu kena cakap berbelit. Lidah pendek satu, kemudian cakap berbelit Dia macam yang lepas ni macam tu. Macam lidah tak tahu macam mana tu. Dia berlokasi. Okey. So kalau lidah dia pendek, kemudian cakap berbelit-belit okey macam ni. Kalau yalah kan, faktor lidah pendek itu sebenarnya dia bukanlah satu bentuk kecacatan fizikal kan, tapi kalau dia memberi kesan kepada pertuturan dia yang memerlukan dia untuk apa orang kata bantuan kan, ataupun pertolongan yang intensif supaya dia boleh menuturkan perkataan dengan betul, so kemungkinan dia boleh tergolong dalam golongan yang bermasalah pertuturan. Okey Li? Okey. Terima kasih. Sama. So jelas masalah pertuturan ni kita memang akan banyaklah berhadapan dengan apa orang kata masyarakat kita yang ataupun pelajar kita. Sorry tekan ni pula. Okey, masalah pelajar kita yang ada masalah pertuturan ni. Okey. Jadi yang penting ialah cikgu-cikgu kena tahu juga kalau ada dari segi pertuturan dia luar daripada kod bahasa kita. Poin dia adalah kod bahasa. Okey. Atau dia tak boleh menyebut atau memahami sesuatu perkataan tu. Okey. Of course lah bila ada masalah pertuturan ni, dia tak boleh nak menyebut, apatah lagi dia nak faham kan maksud perkataan tersebut sebab dia tak boleh nak menuturkannya. Okey, jadi yang seterusnya ialah masalah komunikasi juga. Okey, masalah komunikasi ni dia ada beberapa bahagian lah. Yang pertama reseptif. Pertama dia susah nak faham apa yang orang lain cakap. Okey. So reseptif ya. Okey, yang kedua ialah ekspresif. Ekspresif ni maksudnya dia nak melahirkan
apa yang ingin diperkatakan kepada orang lain tu dia ada masalah. So dia reseptif It's 9 o'clock. ataupun dia ekspresif. Atau kedua-duanya sekali, okey, boleh menyebabkan individu tersebut tak boleh berkomunikasi langsung dengan orang lain. Okey, sebab apa? Dia tak faham apa orang cakap dan dia tak tahu nak cakap macam mana ke orang lain. Jadi masalah ni berat jugalah untuk diuruskan. Apatah lagi kalau kita perlu berkomunikasi dengan pelajar tersebut. So pastikan kita kena pasti pelajar kita. Okey. Seterusnya kita ada masalah dari segi tingkah laku. Masalah tingkah laku ni selalu kita tengok pelajar-pelajar yang mungkin mengalami gangguan emosi, tingkah laku psikotik, dan juga mungkin dia mempunyai childhood schizophrenia. Okey. Maksudnya dari segi tingkah laku psikotik ni ialah dari segi gangguan emosi. Mungkin dia suka bersendirian kan, tidak bergaul dengan orang lain, and then tiba-tiba je dia nak mengamuk dan sebagainya. So kita kena bantulah pelajar yang ada tingkah laku psikotik dan juga childhood schizophrenia. Okey. Yang kedua ialah tingkah laku yang kalau di sekolah kita kata tak sesuai lah, memang tak sesuai langsung lah. And so ini dikategorikan sebagai pelajar yang ada masalah juga, masalah dari segi tingkah laku. Yang pertama, kalau pelajar tu kerap sangat atau suka melanggar peraturan. Okey, ataupun dia mengganggu pelajar-pelajar dia. Okey, dan paling ketara agresif lah, bertindak agresif kepada orang lain. Contoh macam memukul kan, memukul orang lain. Kalau saya cakap pasal memukul ni banyak sangat video-video pelajar kita yang tersebar kat YouTube atau kat mana-mana kan, berkaitan dengan pelajar yang memukul pelajar lain ni. Ada yang dahsyat lah, macam wrestling juga So ini adalah satu masalah tingkah laku sebenarnya. Atau sebenarnya pelajar ni dia ada masalah dari segi withdrawal, menarik diri ataupun dia murung. Okey, bersendirian kan, ada masalah emosi. Tarik diri maksudnya dia tak bergaul dengan orang lain lah, duduk sorang-sorang dan sebagainya. Okey so jelas tak yang ni? Jelas. Okey. Doktor, Ya. kalau skizo tu sama dengan skizofrenia atau skizo lain? Okey, skizo tu sama tak dengan skizofrenia yang adult tu Okey, dia seperti yang adult kan, tapi dengan keadaan tingkah laku dia sebagai kanak-kanak lah. Sebab selalunya kita nak kata skizofrenia ni develop dari segi kanak-kanak tu sendiri sehingga ke tahap yang kronik tu agak mustahil jugalah sebab skizofrenia ni dia bukan tiba-tiba je dia punya masalah tu berlaku. Okey, contoh macam kita panggil mental disorder masalah kecelaruan mental, dia bukan berlaku secara tiba-tiba. Okey, dia banyak faktor lain, contohnya dari segi pengalaman dia dengan orang lain, apa yang dia lalui sepanjang kehidupan dia. Mungkin faktor genetik juga. Okey, genetik pun dia mainkan peranan, dan juga orang kata bagaimana pengalaman emosi yang dia lalui lah. Okey, kanak-kanak yang menerima tekanan-tekanan emosi ni mungkin boleh develop childhood schizophrenia dengan cepat. Okey, menjawab tak soalan? Betul. Okey. Doktor, Ya. berkaitan dengan tingkah laku ni kalau nak kita kategorikan sebagai dia kanak-kanak yang keperluan khas, dia untuk tingkah laku ni dia kena yang berterusan ke ataupun kalau even dia kadang-kadang pun boleh dikategorikan sebagai kanak-kanak keperluan khas? Okey. So macam mana kita nak kategorikan diorang ni masalah tingkah laku dan merupakan pelajar berkeperluan khas So yang pertama, kalau kita nak diagnose, nanti kita akan tengok juga detail macam mana kita nak diagnose pelajar kita Dia ada ciri-ciri yang kita sebut tidak sama seperti pelajar yang lain kan. Contoh macam masalah tingkah laku tu sikit-sikit nak kacau pelajar suka ganggu pelajar kawan-kawan dia. Tapi kalau dia kacau tu, contoh macam waktu yang orang kata waktu lapang ataupun ada senggang macam tu yang sedikit kan, untuk bergurau dan sebagainya, mungkin tidak lah.
Tapi kalau dia kerap kali berlaku, kan, dia ada tempoh masa tertentu yang kita kena check kan. Kita kena perhatikan dan kita kena apa orang kata rujuk juga kepada pakar. So baru kita classify dia sebagai murid berkeperluan khas. Okey Jelas Okey, doktor. Okey, insyaAllah. Okey, so antara contoh masalah tingkah laku ialah kanak-kanak yang punya attention deficit hyperactivity disorder. Okey. Dia ada dua benda kat sini sebenarnya. Pertama dia attention deficit. Kekurangan tumpuan. Maksudnya bukan orang kurang tumpuan kat dia, tapi dia susah nak bagi tumpuan. Ataupun dia kekurangan dari segi tumpuan lah dalam sesuatu perkara. Dan dia hyperactivity, hyperaktif. Okey, apa orang kata terlalu aktif sangat dalam apa orang kata tingkah laku dia. So dia ada dua benda kat sini sebenarnya. Pertama ialah masalah perkembangan tumpuan. Yang ni kita katakan ADHD ialah masalah perkembangan tumpuan. Maksudnya pelajar susah untuk memberi tumpuan bagi satu tempoh masa yang tertentu. Okey. Contohnya kita average pelajar ataupun dewasa, dan selalunya kita boleh bagi tumpuan mungkin at least 10 to 15 minutes ataupun 20 minutes lah nak katakan Tapi kanak-kanak yang ataupun individu yang ada attention deficit, dia tak boleh duduk dia tak boleh duduk untuk dan bagi tumpuan untuk satu jangka masa yang lama. Mungkin dalam 1-2 minit je, kemudian dia berlari lah dia tinggalkan kelas, dia buat benda lain yang dia suka, dia kacau kawan dan sebagainya. So ini kita nak katakan masalah perkembangan tumpuan. Okey, kalau kita suruh dia buat sesuatu yang memerlukan tumpuan tinggi, dia susah nak buat. Okey, ataupun dia akan tinggalkan lah, dia tak selesaikan lah tugasan tu And then yang kedua ialah dari segi impulsiveness dan juga hyperactivity Maksudnya dari segi impuls ni dari segi kita kata tingkah laku impulsif, okey, ataupun hyperaktif. Dan ini antara punca juga yang menyebabkan masalah dari segi pencapaian akademik dan tingkah laku. Okey, selalunya dia susah sebab nak bagi tumpuan susah kan dalam belajar. So dia susahlah nak dapat perform yang baik dalam akademik dia. Dan mostly kanak-kanak yang ADHD, okey, dia memerlukan kombinasi ubat dan juga terapi tingkah laku. Maksudnya terapi tingkah laku ni ialah dari segi individu tu ataupun dari segi latihan membetulkan tingkah laku ataupun mengajar tingkah laku yang betul kepada pelajar ni tadi Okey, jelas tak berkaitan dengan ADHD? Jelas. Okey. Sebenarnya ada satu gambar kat sini. Ya? Macam untuk pelajar ADHD ni, kita ada macam kelas khas ke untuk pelajar-pelajar ni? Okey, maksudnya ADHD saja ke? Ya. Okey. Macam setengah kelas memang kita akan, terutama kelas belakang lah, kita akan jumpa pelajar-pelajar macam ni. Ya. So, adakah kelas khas untuk diorang? Maksudnya Zaki Okey. So, pelajar ADHD ni mostly kalau dekat sekolah biasa, dan kita tak ada satu kelas yang betul-betul khas lah. Yang ni untuk ADHD saja tak tapi ada juga dekat luar sana. Okey. Dekat persatuan-persatuan ataupun orang kata kelas-kelas khas yang diwujudkan untuk bantu pelajar kanak-kanak ADHD ni. Tapi di sekolah mostly kita bantu dia, cikgu-cikgu bantu dia dari segi inilah terapi pula, dari segi membantu tingkah laku tu. Macam mana nak form tingkah laku yang betul bagi kanak-kanak ni, atau menyediakan aktiviti yang lain, okey, bagi kanak-kanak ni release dia punya tenaga tu. Macam kaunseling ada. Kaunseling pun ya, tapi mostly disebabkan dia berkaitan dengan tingkah laku kita kalau tengok pada teori tingkah laku sebenarnya tu antara teknik-teknik yang boleh digunakan lah, seperti ganjaran kan, hukuman untuk dia boleh bagi tumpuan ataupun beraktiviti engage dalam classroom lah. Contohnya kalau pelajar ADHD, apa yang kita boleh buat kat dia ialah pertama kita
dah identify kan apa tingkah laku dia, apa masalah dia, kita plan kan, kita rancang kan, apa orang kata, rancang aktiviti yang khas juga untuk kanak-kanak ADHD ni. Okey, maksudnya rancang aktiviti, kalau dia boleh bagi tumpuan katakanlah dalam 5 ke 10 minit di dalam bilik darjah, and selepas tu kita akan bagi reward untuk dia pergi berlari ke ataupun pergi buat apa-apa aktiviti yang boleh release dia punya tenaga yang banyak tu tadi. Okey, jelas tak? Jelas. Okey. So mostly untuk kanak-kanak ADHD ni dia perlu, cikgu-cikgu perlu rangka lah kaedah mana yang sesuai ataupun tingkah laku mana yang kita kena bentukkan pada dia ni. Dan lagi satu, kalau kanak-kanak ADHD ni dia buat satu perkara yang mungkin salah kan, tingkah laku yang salah, kita rasa macam kesian kat dia ni sebab dia ADHD. So apa yang cikgu buat tu sebenarnya salah juga. Cikgu kena betulkan tingkah laku kanak-kanak tersebut. Okay. So saya nak cerita tentang pelajar ni sebenarnya. Saya tak ingat dah nama dia. Adam ke siapa? Adam drama kot. Tengok dia pegang kayu drum kat sini. Agak-agak apa cerita dia dengan cikgu dia yang kat sebelah ni? Dah tutup mata cikgu dia. Okey. Kau yang sinetron. Okey, sebenarnya cerita dia, pelajar lelaki ni adalah seorang pelajar ADHD. Dia tak boleh bagi tumpuan dalam kelas. Apa yang dia buat ialah dia selalu bergendang. Bergendang atas meja tu. Siapa yang selalu buat dulu kan? Sikit-sikit bergendang. Syahid buat Tepuk-tepuk atas meja kan. Okey. So perkara tu bila dia bergendang dan sebagainya, benda tu mengganggu pelajar lain, betul tak? Pelajar lain tak boleh bagi tumpuan. Jadi dalam bilik darjah ada seorang guru ni, guru kelas dia, dia rasa apa yang dia buat tu salah. Tapi cikgu tu dia tak tahulah kan yang dia ni rupanya ADHD, tak boleh bagi tumpuan. So cikgu tu pun suruh jangan bergendang, letak tangan dekat kerusi kan, jangan buat apa-apa. Tapi bila masuk ke kelas yang lain, okey, dengan cikgu ni, cikgu lelaki ni kisah betul tau, bukan rekaan. Apa yang cikgu ni buat ialah kan, selepas dia dapati pelajar ni agak apa orang kata aktif kan dalam kelas, asyik bergendang dan sebagainya, dia tak marah terus pelajar ni dalam kelas. Selepas habis kelas dia panggil, dan daripada laci meja guru ni, dia keluarkan kayu drum. Kayu ni bukan yang dia pegang ni sekarang lah, tapi yang sebelum ni So dia bagi kayu drum ni kepada pelajar ni, dan dia kata kalau awak rasa nak buat satu aktiviti kan, atau macam tak boleh bagi tumpuan kan, so bergendang macam tu, gunakan kayu drum ni. Okay. Dan akhirnya atas bantuan cikgu ni, kita nak salurkan, nak katakan kat sini macam mana kita salurkan pelajar punya tenaga ni kepada benda yang betul. Okey. Dan akhirnya pelajar ni, lelaki ni dia menjadi seorang drama yang hebat dekat US lah. Okey. So nak katakan poin dia ialah bagaimana kita menguruskan tingkah laku pelajar ADHD ni dengan cara yang sesuai. Okey, bersesuaian dengan kebolehan atau kemampuan dia. Tapi kalau dia buat salah, kita tetap juga kena tegur dan bantu dia tunjukkan tingkah laku yang betul. Okey. So nanti boleh tengoklah dekat website ni ada video sikit. Orang dewasa pun sebenarnya ada ADHD juga. Berpotensi untuk ADHD. Okey. Adult ADHD brain. Okey. Ya. Doktor, contoh kan, dalam kelas saya ada budak cerebral palsy, ada budak autism, ada budak slow learner, ada budak dyslexia, ada budak ADHD. Macam mana saya nak asingkan diorang dan saya nak ajar diorang one by one? Okay. So doktor dalam mostly sama ada budak umur dalam tu. Habis patutnya kan kena masuk dalam kelas hal, macam sekolah agama dia dari kelas hal. Okay. Orang perempuan sekali. Dan dia duduk ke belakang sekali. Macam mana kita nak ajar dia? Macam tu. Okay. Kes ni berat Nanang nama dia. Okay. So nak bagi tahu dalam kelas kita kemungkinan berlaku juga perkara tu kan. Dalam kalangan pelajar yang normal, tiba-tiba ada beberapa orang pelajar kan, yang kita sekali datang tu adalah pelajar ADHD, pelajar autism, disleksik dan sebagainya.
mostly kita nak katakan pengasingan untuk pelajar-pelajar sedemikian, terutama di sekolah agama ni memang satu cabaran lah. Sebab kita tahu dekat sekolah agama jarang juga kita dengar ada kelas khas untuk pelajar yang bermasalah. Ini satu cabaran. Mungkin nanti boleh buat kajian lebih lanjut lagi sebab saya pun terfikir juga memang di sekolah agama jarang-jarang kita cerita tentang pelajar yang bermasalah. Selalu di sekolah kebangsaan kan ada kelas khas dan sebagainya. So untuk pelajar-pelajar yang kita dapati ada masalah pembelajaran ni, macam tadi kita sebutlah kan, ada beberapa orang, sebaik-baiknya yang kita boleh bantu ialah pertama, kalau kita nak buat pengasingan, pastikan pengasingan tu mengikut keupayaan dia. Keupayaan dia maksudnya adakah keupayaan pelajar tersebut, contoh kalau dia ada masalah pembelajaran ataupun contoh kecacatan fizikal kecacatan fizikal yang mungkin tak menjejaskan dia dari segi pembelajaran akademik, jadi dia tak menjadi isu yang besar sangat sebab dia tak mengganggu pelajar lain kan, dan dia boleh bergaul macam biasa dengan pelajar yang lain. Tapi kalau dari segi ADHD tadi kan, atau autism yang mana dia menyebabkan gangguan pembelajaran ataupun dia tiba-tiba orang kata berkelakuan spontan kan, mencederakan diri dan sebagainya, itu kita kena orang kata asingkan jugalah mengikut tingkah laku yang ataupun ciri-ciri yang dia ada itulah. Dan mostly kalau untuk pelajar luar biasa atau bermasalah ni, yang kita boleh bantu ialah kita menyediakan rancangan pembelajaran khas ataupun rancangan pengajaran secara individu. Dia tak sama, memang tak boleh sama dengan pelajar-pelajar yang lain lah kalau dia terlalu sangat beza keupayaan dia. So anda kena sediakan mungkin lepas habis kelas ataupun orang kata sediakan masa pembelajaran yang berbeza bagi kanak-kanak tu berbanding kanak-kanak yang normal, dan beri tumpuan kepada kanak-kanak tersebut lah mengikut rancangan pengajaran individu. Sebab rancangan pengajaran individu ni takkan sama dengan rancangan pengajaran harian kita, RPH kan, sebab RPH tu kita guna pakai untuk semua pelajar. So gunakan rancangan pengajaran individu untuk bantu kanak-kanak ni dari segi pembelajaran. Boleh jelas? Boleh. Boleh jelas. Doktor. Ya. Jelas. Tapi kan selalu saya lihat pelajar-pelajar yang ada masalah macam ni selalu diletakkan di kelas yang hujung. Kadang-kadang saya perhatikan apa dia? Saya perhatikan guru pun kadang-kadang tak masuk pun kelas mereka ni. Mereka diletakkan di kelas peralihan. Digelarkan budak-budak peralihan. Itu yang saya pandang waktu sekolah saya dulu lah. So nak katakan keluar perkataan berat Nanang. Nak katakan memang kita tak nafikan lah. Di sekolah ni pertama bila kita katakan kelas hujung ni, kita selalu cakap dia pelajar yang bermasalah. Mungkin betul kan, pelajar yang bermasalah dari segi pembelajaran. Kemudian ditambahkan pula kan, rupanya pelajar ni bukan masalah pembelajaran tu cuma kesan luaran je. Rupanya dia ada masalah lain yang menyebabkan dia tak boleh belajar. Dan akhirnya dia diletak di kelas hujung lah. So yang penting sebenarnya ialah bila kita tahu ada pelajar di kelas hujung ni, guru-guru sebenarnya kalau ikutkan tanggungjawab seorang guru tu, dia tak ada membeza-bezakan lah pelajar dia kan. Dia perlu ambil berat setiap pelajar dia walaupun pelajar tu berada di kelas hujung. Walaupun keadaan tu menyebabkan dia stres nak menguruskan pelajar tu dan mungkin juga sebenarnya cikgu, kalau kita nak kata cikgu, mustahil sebenarnya dia tak belajar tentang subjek psikologi pendidikan waktu dia belajar dululah degree dia atau diploma dan sebagainya. Mustahil, sangat mustahil. Cuma mungkin pandangan saya sama ada mereka terlupa bagaimana untuk mengenal pasti kanak-kanak luar biasa disebabkan oleh kesibukan mereka dalam aspek-aspek yang lain. So kita nak kata cikgu tak boleh nak identify pun susah sebenarnya, sebab bila kita, kalau subjek psikologi pendidikan ni mesti dia memang akan sentuh berkaitan dengan kanak-kanak luar biasa ataupun bermasalah pembelajaran. Atau mungkin juga memang ada sebahagian cikgu yang tak perasan sebab dia susah nak bezakan
antara kanak-kanak yang ada ataupun pelajar yang ada masalah pembelajaran atau masalah tingkah laku berdasarkan kategori yang kita sebut tadi. Okey Okey, doktor. Okey. So ini yang saya nak cerita sebenarnya. Macam mana kita nak kenal pasti kanak-kanak luar biasa ni? Okey, dia ada beberapa proses. Okey. So yang pertama ialah dari segi penilaian. Okey, penilaian ni selalunya guru dia akan buat pemerhatian dalam bilik darjah lah. Tengok apa yang berbezanya pelajar daripada pelajar-pelajar yang lain. Okey, perbezaan individu tu tadi Dan mostly kita akan buat temu bual. Okey, penilaian ni melalui temu bual. Temu bual mungkin bersama guru-guru lain ataupun ibu bapa. Okey, seterusnya ada ujian rujukan normal. Okey, ujian rujukan normal ni dia satu ujian yang mana ujian tu berkaitan dengan menulis, mengeja dan sebagainya. Kalau pelajar tu luar daripada pencapaian dia, yang sama ada kurang ataupun lebih, dia berlainan kiranya. Dan juga penilaian informal. Informal ni maksudnya pemerhatian ataupun kita tengok kerja pelajar dan sebagainya. And then ingat tak dulu waktu kita sekolah rendah sebenarnya kita ada satu buku profil ataupun di sekolah pelajar-pelajar yang masuk ke sekolah dia akan ada file pelajar. Kalau dekat counselling kita panggil file 001 lah. Ni nama dia file pelajar. So file pelajar ni selalunya inilah yang ada usia berat, tinggi koordinasi motor dan sebagainya. Okey, macam mana kita check dari segi penglihatan dia. Okey, so sebagai record kita nak tahu perkembangan pelajar tu. Okey, dan pada satu aspek ni perbezaan interindividu dan perbezaan intra-individu yang kita sebutkan minggu lepas lah bagaimana dia react dengan individu lain dan bagaimana pencapaian ataupun kebolehan dalam diri dia sendiri. Dan ini juga penilaian kita kena lihat dari segi akademik juga. Okey, apakah kecenderungan akademik pelajar? Dari segi pencapaian macam mana? Dari segi bahasa dan pertuturan komunikasi dia bagaimana dan dari segi psikososial. Okey, so ni antara kaedah untuk mengenal pasti kanak-kanak luar biasa. Okey. Dan ini prosedur dia. Okey, prosedur dia ialah pertama kita kena tapis lah penampisan ni. Maksudnya penilaian tadi kan kita tapis dulu. So pemerhatian terhadap pelajar berisiko tinggi, kita ada standardized group assessment tool. Okey. And then kita pergi pada pencalonan. Pencalonan ni maksudnya bila cikgu kena pasti pelajar ni memang bermasalah. Tak kisah dari kategori mana, kita kena hubungi ibu bapa dahulu beri penerangan dan dapatkan kebenaran. Kadang-kadang cikgu mungkin terlepas yang berkaitan dengan hubungi ibu bapa ni. Sebab dia risau sangat kat pelajar tu, dia terus pergi klinik, bawa pelajar buat diagnos dan sebagainya. Tapi tak ada kebenaran dari ibu bapa. So ini kita takut dan ibu bapa boleh saman ataupun dia kenakan tindakan undang-undang lah pada guru. Dan kalau kita buat pencalonan, sebenarnya dia akan ada satu panel guru-guru. Contoh macam guru kaunselor, guru pendidikan khas, guru kelas, guru HAM dan sebagainya untuk menilai individu tersebut. So bila penilaian ni, kita akan pergi kepada ujian saringan, formal dan juga informal serta melihat corak pembelajaran pelajar. So kalau kita dapati pelajar memang ada masalah memerlukan bantuan dari segi pembelajaran, okey, dia akan pergi kepada kelayakan, iaitu perbincangan menentukan sama ada layak atau tidak untuk pendidikan khas di sekolah tersebut. Dan ini sebenarnya membentuk program pendidikan secara individu. Okey, contoh macam di sekolah juga dia ada kelas pendidikan khas Kadang kelas pendidikan khas ni dia kumpulkan semua sekali kat situ. Susah sikit untuk buat program pendidikan individu. Ya, ada soalan? Ada soalan tadi? Tak ada. Doktor. Ya. Macam tadi yang doktor kata kalau kita ada prosedur kan. Tapi bagi pihak contohlah ada pelajar ni cikgu kena pasti bahawa dia adalah slow learner. Jadi dia kategori sebagai keperluan khas lah kan. Tapi bila cikgu ni minta ibu bapa dia pergi ke pakar kata dia bukan. Okay. So macam mana pendapat doktor? Okey.
selalunya sebab tu kita pergi kepada bahagian pencalonan dan juga penilaian ni. Okey. Bila kita katakan macam kita nak classify dia. Bila kita nak classify dia sebagai pelajar yang memerlukan bantuan dari segi pembelajaran atau pelajar pendidikan khas, kan, guru boleh melalui observation dia mungkin dia bagi tahu kan, dia rasa pelajar ni slow learner. Tapi sebenarnya tanpa ada dokumen daripada hospital kan ataupun saringan, jadi dia susahlah untuk sebenarnya kita classify dia sebagai pelajar berkeperluan khas. So mostly kan, program pendidikan inklusif ataupun pendidikan khas di sekolah kan, bahagian pencalonan ni, okey, bahagian ni adalah satu part yang sangat-sangat penting. Yang mana sebenarnya bila kita hubungi ibu bapa ni, beri penerangan dan minta kebenaran ni adalah orang kata kita nak menggalakkan ibu bapa kan untuk pergi ke hospital dan buat diagnosis terhadap anak-anak mereka. Okey, jelas Tapi doktor, kalau ibu bapa tu dah pergi, tapi doktor kat sana cakap dia bukan. So, tapi macam kira ni ibu bapa ni dia confuse lah, macam antara pihak cikgu kata ya dan doktor kata tidak. So, apa yang dia perlu buat untuk anak tu? Okey. So, kalau doktor kata tak, jadi kita sebagai guru sebenarnya kita kena terima jugalah keputusan tu, walaupun sebenarnya kita rasa sebab kita observe pelajar ni kan, so kita kena terima juga keputusan diagnosis tu. Tapi pada masa yang sama cikgu tetap kena terus perhatikan kanak-kanak tersebut, dan juga dia bergantung pada panel penilaian individu tu tadi. Maksudnya di sekolah kan, cikgu-cikgu akan berkumpul dan panel ni akan berkumpul dan dia akan bentangkanlah hasil-hasil diagnosis dan sebagainya untuk menilai sama ni individu ni dia layak ataupun tidak untuk mengikuti pendidikan khas. Dan kita kena tengok dia ada lagi satu penilaian iaitu ujian saringan kan, dan juga corak pembelajaran kat sini. So nak kata 100% keputusan tu pada doktor, ya juga kan, tapi still cikgu masih ada ruang untuk bincangkan hal ni dengan guru-guru yang lain lah, ataupun maklumkan kepada pihak doktor ataupun sesiapa yang memeriksa kesihatan pelajar tu lah. Sebab selalunya bila kita nak rujuk pelajar pada hospital kan, atau minta ibu bapa bawa pelajar ke hospital, dia mesti ada surat rujukan daripada sekolah juga. So surat rujukan ni selalunya dikeluarkan oleh kaunselor kan, nak bagi tahu pelajar ni mempunyai masalah-masalah tertentu lah. So minta pihak psikologi, pegawai psikologi di hospital untuk buat saringan. Okey Okey doktor. Terima kasih. Sama. Okey, so kita lihat pendidikan adalah untuk semua. Ini kita nak ceritakan tentang pendidikan inklusif. Okey. So ini statistik daripada PADU, okey, pada tahun 2017. So yang 2019 punya saya tak check lagi. Tapi nak katakan ialah pencapaian KPI program pendidikan inklusif mengikut negeri. Okey. Sasaran pada tahun 2017 ni ialah 35% lah. Cuba tengok tapi yang terbaru punya saya pernah tengok daripada PADU, dia memang ada peningkatan dari segi pendidikan inklusif ni. Sebab kerajaan yang lepas kan, ataupun menteri pendidikan yang lepas banyak berkempen ataupun banyak menekankan aspek pendidikan inklusif ni lah dalam negara kita. Dr. Masri Malik saya rasa tu salah satu benda yang baiklah, yang sumbangan dia daripada pendidikan sebab susah juga sebenarnya orang nak bagi perhatian pada pendidikan inklusif ni ataupun pendidikan khas, kanak-kanak yang berkeperluan khas. Jadi pada zaman Dr. Masri Malik ni dia melaksanakan zero reject policy. Okey, maksudnya kita jangan reject pelajar kita yang ada masalah. So sebab tu dia panggil zero reject policy So semua pendidikan adalah untuk semua. Okey. So ini sebenarnya adalah topik yang kita akan bincangkan minggu depan. Okey. So antaranya ialah kita nak bincangkan tentang pendidikan yang kita dah tengok lah.
dari segi budaya kan, pembiasaan individu dan sebagainya, serta pendidikan inklusif. So kita nak habiskan yang ni ke atau